Mana-mana orang yang senang-senang tuduh Wahabi pada orang, tinggalkan dia. Asyairah ni pun kena Wahabi juga. Saya pun menin, ada ke Wahabi versi Asyairah? Saya tengok dia Asyairah, dia pun kena juga. Mana-mana orang yang cuba nak sembunyikan kesilapan dia, nak sembunyikan kebatilan dia, jalan mudah di Malaysia tuduh orang lain sebagai Wahabi. Jadi orang pun tak payah bincang panjang-panjang lah, duk buka surat Ibrahim Qurani, kami tak peduli. Yang kami peduli, hang Wahabi, apa yang hang bawa salah. Adakah ini yang kita nak berlaku di Malaysia? Pandangan doktor, apakah cara atau pendekatan untuk kita hentikan tersebarnya amalan-amalan kurafat ini di meja-meja kuliah masjid? Kan? Sepatutnya masjid ini, tuan-tuan, perlu menjadi tempat untuk orang mendapat ilmu yang betul. Ilmu yang boleh membawa manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya masjid menjadi tempat untuk orang pergi belajar ilmu-ilmu kurafat ni, entah apa benda ni, dia merapu. Masjid, apabila kita pergi ke masjid, sepatutnya otak kita berkembang menjadi jauh lebih bijak, lebih pandai dan sebagainya. Namun disebabkan perkara-perkara begini, pembawakan certain ustaz-ustaz ini, orang pergi masjid makin lama bukan jadi lagi pandai, makin lama jadi lagi bodoh. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara tersebut? Tafadhal. Baik. Sebenarnya bab apa? Nak ulas sikitlah bab makan najis kan. Kami masa tu tengah belajar di Jordan lah. Syekh tu bagi tahu, dia kata, kami terkejut. Betul ke Syekh? Dia kata, ya, memang ada. Tapi aliran tu aliran yang underground lah di Jordan. Sebab Jordan pun ada tarikat-tarikat kan. Jadi golongan yang underground. Jadi kami pun terkejut bila dengar kan. Tapi ada satu video yang sampai lah, dia tunjukkan kepada kami, memang kami nampak lah kan, memang mereka ni dikeluarkan daripada usus makan atas dasar keberkatan. So ini adalah benda yang kita sedang hadapi kan. Baik, bila tanya kepada saya macam mana nak buat dalam isu ini, pertamanya kita kena kembali kepada basic lah, iaitu kita kena tanam dalam jiwa umat, besarkan nas, agungkan nas, bukan agungkan guru. Guru hanyalah penjelas, guru hanyalah bagi tahu maksud, tetapi guru itu tidak sama nilainya dengan nas. Ta'zimun nas inilah yang paling penting sekali, iaitu kita mengagungkan nas. Apa itu nas? Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila kita agungkan kedua sumber ini, maka barulah kita boleh lepaskan ketaksuban kepada golongan-golongan yang tertentu. Sebab tu saya bila tengok dialog antara Ustaz Nodros dengan ARG, kalau tak silap saya, berkenaan dengan Ibn Arabi, kalam-kalam yang jelas juga mereka cuba untuk uzurkan. Dan bukan sekali. Tapi kalam saya yang tak jelas, mereka jadikan seolah-olah jelas. Bila saya kata, bila mereka tuduh saya mengatakan Allah berjisim, tak jelas. Saya mengatakan saya terima ayat-ayat sifat seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran tanpa membagaimanakan Allah dengan makhluk. Seperti mana kita percaya Allah Ta'ala itu maha hidup tanpa berjisim, begitulah kita kena percaya sifat-sifat Allah yang lain tanpa menyamakannya dengan makhluk. Itu maksud saya. Tapi dia orang tuduh saya mengatakan Allah itu berjisim. Sebab mungkin saya tak pakai serban lah, dan mungkin saya bukan daripada aliran itu. Kalam saya yang tak jelas dijadikan seolah-olah jelas untuk mengkafirkan saya. Tetapi kalam-kalam yang jelas yang datang daripada puak mereka cuba takwil, seolah-olah macam ia tidak ada masalah, sedangkan kita sebenarnya sedang menuju ke arah merosakkan pandangan umat dalam mengagungkan nas Quran dan Sunnah. Cuba bayangkan macam mana satu orang yang boleh jelas-jelas menyalahi sunnah Nabi SAW, kita boleh kata dia ni adalah singa, itulah singa, inilah singa menawan keluarga bahagia. Jelas-jelas lawan Quran dan Sunnah. Mana perasaan kita bila Nabi SAW, kalaulah kata dia ada di depan kita, kita nak kata, ya Rasulullah, tak apalah, saya tak perlukan hadis ni, saya perlukan guru lebih daripada saya perlukan hadis ni. Yang jelas-jelas guru ni bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi nak mewujudkan ta'zimun nusus dalam jiwa orang beriman, tak ada cara lain. Dakwah, islah,
Sebab itu Nabi SAW sentiasa menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada setiap zaman, akan sentiasa ada satu golongan kecil daripada kalangan umatku yang berdiri, yang zahir di atas kebenaran. Orang yang membantahi mereka, orang yang bantah mereka, sekali-kali tidak akan memberikan mudarat kepada mereka. Mereka akan terus. Jadi kita kena terus bercakap, kita terus berdakwah. Walaupun ada orang yang akan kata kita cari gaduh. Tak, kita bukan cari gaduh, kita nak cari kebenaran. Kalau awak tak mau cari kebenaran, sila ke tepi, kerana kebenaran itu sangat-sangat bernilai pada saya. Tapi kalau kita pakat diam, semua pakat diam, yang nak bercakap muka-muka ni lah, maka kebenaran tidak akan terzahir. Cuba bayangkan kalau 100 orang ustaz-ustaz yang glamour daripada kalangan ustaz-ustaz yang selalu masuk media bercakap tentang isu ni, bantah, masyarakat akan kata, oh, betul lah ramai ustaz bercakap. Tapi kenapa ustaz-ustaz ni tak mau bercakap? Kerana mungkin ada kepentingan. Dok mesej saya, teruskan Syekh, ana sokong daripada belakang. Kita tak mau macam tu lah. Kita mau entah pun ke depan sekali je. Kerana ini isu agama. Kita tak ada kepentingan apa. Saya tak ada kepentingan. Bahkan saya menghadapi cabaran juga. Saya menghadapi tekanan juga. Nak ceramah kat sini tak boleh, kat sana tak boleh. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ruang, rezeki mari ke Perlis. Sampai kan saya sebut kepada Mufti, duk tanya banyak kuliah. Saya kata Alhamdulillah di Perlis ni agak bebas. Sampai kan kalau orang tak bagi saya kuliah kat masjid, saya boleh tanya, mana tahu dia? Nak alang tu, maksudnya sebab saya ahli fatwa sini agak bebas lah sini kan. Maksudnya Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan penghijrahan ini bagi saya adalah, insya-Allah saya mengharapkan kebaikan daripadanya. Kena mula bercakap, kena mula menulis. Ramai kena tulis ni, pelajar-pelajar kuib, tulis. Kalau tak mampu tulis, share tulisan asatizah yang membantras benda-benda golongan batiniah yang menyebarkan khurafat-khurafat ni. Sebab kalau kita pakat diam, kebenaran itu akan tertanam dan orang tak tahu. Allah anahliku wa fina salihun. Adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita, di kalangan kami ada orang-orang saleh? Itu ditanya oleh Huzaifah kepada Nabi SAW. Nabi kata, na'am idza kasura al-khabath, ya akan binasa kalau terlalu banyak kejahatan, kalau terlalu banyak kekotoran. Kita tak mau kekotoran itu terlalu mendominasi masyarakat. Kita kena bersihkan. Dan kita kena kerjasama lah dalam perkara yang kita sepakat. Dalam bab membahayakan agama, daripada mana aliran pun kita boleh duduk sekali. Daripada aliran Asy'ariyah, daripada aliran Salafiyah. Dalam isu ni kita kena sama lah. Sebab apa? Sebab kita nak mengagungkan nas. Kita nak buang khurafat daripada agama. Itu yang ketiga. Yang keempat, mana-mana orang yang senang-senang tuduh Wahabi pada orang, tinggalkan dia. Asy'ariyah ni pun kena Wahabi juga. Saya pun menin, ada ke Wahabi versi Asy'ariyah? Saya tengok dia Asy'ariyah, dia pun kena juga. Mana-mana orang yang cuba nak sembunyikan kesilapan dia, nak sembunyikan kebatilan dia, jalan mudah di Malaysia, tuduh orang lain sebagai Wahabi. Jadi orang pun, oh tak payah bahas panjang-panjang lah, duk buka surat Ibrahim Qurani, kami tak peduli. Yang kami peduli, hang Wahabi, apa yang hang bawa salah. Adakah ini yang kita nak berlaku di Malaysia? Orang duk buat macam-macam artikel, orang duk buat macam-macam kajian dengan pembuktian, kita senang aja, Wahabi. Kita mengajar manusia seolah-olah bodoh hanya menggunakan label sudah cukup. Ini belum masuk lagi golongan-golongan yang bukan Islam ni dengan membawa kebatilan-kebatilan. Sesama kita pun kadang-kadang kita tak faham. Dia cuba kata kat kita, Wahabi gagal faham. Bagi gelaran yang teruk-teruk. Ustaz Noh kena banyak, saya pun kena banyak kan. Orang duk panggil Zerora, Tora kan, macam-macam gelaran buruk yang dibagi. Tapi bila tanya, saya golongan sufi, saya golongan tarikat, akhlak di mana ni kan? Dengan menjerit-jerit panggil Wahabi, Allah. Saya pun heran, babi pun kau nak sebut Allah juga. Ini syatam, ini apa ni orang kata, yasub, menghina, perkataan yang kotor. Jangan diangkat nama Allah pada tempat-tempat yang kotor, kerana nama Allah tidak layak untuk disebutkan di tempat-tempat yang kotor. Masuk toilet pun tak digalakkan sebut nama Allah. Tiba-tiba orang mencarut, orang menghina, orang mencaci, kita seru nama Allah. Ini adalah satu kebodohan yang sepatutnya kita ubah. Dan kalau ada kuasa, kita kena kasut lah.
Tapi kita tak ada kuasa kan? Saya tak ada kuasa. Dalam kuib saya boleh lah. Masuk pagar kuib memang tak boleh lah golongan-golongan yang sebar khurafat ni. Tapi di luar daripada tu kita tak ada kuasa. Kita hanya boleh bercakap, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kita kena guna lidah kita. Gunakan media sosial tangan kita untuk menulis, untuk menyebut. Sekecil-kecil sumbangan benci dengan jiwa. Tak boleh pun nak tulis post susah, orang bukan nak baca. Reply komen-komen dekat page saya tu. Kalau ada orang maki hamun dekat page Ustaz Noh, reply, bagi tahu hakikat yang sebenar supaya kebatilan itu tidak dapat berdiri. Tak apa, no problem. Kalau maki balik, kita dah dikira selesaikan tanggungjawab. Sebab kalau reply banyak, jangan kita maki balik pula. Maksudnya kita sebutkan yang benar lah. Tapi kita janganlah maki balik. Tapi kalau kita nak bagi sikit perkataan yang orang kata apa, orang kata kilah nakal-nakal sikit tu, okey lah juga kan. Sebab kadang-kadang saya guna juga perkataan tu kan. Sebab macam semalam kan ada orang kata, apa ke, saya buat post ni lah, saya kata buat poster baru dengan panel baru, saya kata mereka tetap nak teruskan. Lepas tu ada orang tulis apa entah, dia kata dah tak laku, tetap juga nak guna nama ustaz lain lah. Lepas tu saya reply kat bawah tu, kalau tak ada nilai tulisan saya ni, kenapa tuan pun komen jugalah kan. Maksudnya dia pun menyibuk jugalah komen kat situ. Ini maksudnya telah tuan mungkin terkena satu penyakit yang bahaya, benci tapi rindu. Segeralah berubat. Dia benci kan orang, tapi dia dah ikut juga kan, benci tapi rindu. Kalau macam tu ya okey lah, masih adalah akhlak yang benar, masih adalah akhlak yang diterima. Cuma jangan maki hamun orang, jangan kutuk orang, jangan hina orang, jangan hina keturunan orang, jangan tukar nama orang kepada nama-nama yang teruk. Kerana ini bukan daripada akhlak Islam. Konon belajar tasawuf, konon belajar tarikat, tunjukkan akhlak. Tak nampak setakat ni. Itu belum yang masuk kat page saya semalam, yang bagi mesej dekat ni banyak. Woi mu kafir, woi mu lembu, woi mu bodoh. Ini bukan daripada akhlak Islam. Tuan-tuan, kita buat benda ni, ramai yang buat, insya-Allah kebatilan akan hilang. Insya-Allah.